Jadi dan apabila saya selesai membentangkan cadangan pendidikan saya di fakulti di USM itu, saya dibenarkan untuk melakukan fieldwork study, kajian lapangan. Jadi saya pergi ke Sabah dan tinggal selama lebih kurang 1 bulan untuk mengkaji kehidupan pelarian Moro di Sabah. Dan pada ketika itu saya ada ada penyelia di Universiti Malaysia Sabah, iaitu Profesor Madya Cik Wan Sabaluddin. Beliau telah banyak membantu saya untuk kenal-kenal dengan orang di Sabah dan juga pergi ke kampung-kampung pelarian. Selebihnya itu saya cari sendirilah. Dan pada ketika itu jugalah saya kenal dengan Cik Eko. Lepas tu Cik Eko pun sama-sama dengan saya tengah sambung master. Cuma beliau study bidang sejarah. Dan Cik Eko pun pernah teman saya masuk kampung pelarian di Telipuk. Telipuk ke Kinarok dah, saya tak ingat. Mungkin Telipuk kot. Cik Eko dia ikut saya. Mula dia takut juga. Kita sama-sama takut, tapi demi ilmu kita masuk jugalah. Itu serba sedikit. Selepas saya sambung, selepas berjaya menyiapkan pengajian master saya, saya di UNIKL. Pada masa sama saya sambung PhD juga di USM. Cuma di USM itu bila PhD saya tak fokus ke Sabah lah, saya fokus pelarian Rohingya pula. Jadi saya mengkajilah perbandingan isu pelarian di Sabah dan juga di Semenanjung. Muka saya nampak tak? Ke masalah internet? Tidak nampak. Tapi suara dengar tak? Suara dengar. Yang penting suara kan? Okay. Suara tak apa. Okay, kita terus saja. Okay, ini secara pengenalan ini adalah peta negara kita, Malaysia. Jadi untuk pengetahuan semua, saya rasa mungkin ramai yang sudah tahu. Kalau kita tengok semua negeri di Malaysia ni, hanya Sarawak saja yang tidak dikatakan tidak mempunyai rekod tentang kemasukan orang pelarian di Malaysia. Jadi semua negeri di Semenanjung termasuklah Pulau Labuan menjadi destinasi bagi orang pelarian ke Malaysia. Saya pun tak pasti kenapa orang pelarian tak masuk Sarawak. Tapi mungkin ada tapi tak dilaporkan secara rasmi. Ini yang saya kongsikan ini adalah maklumat dari yang rasmi ya. Dan pada malam ini kita akan memfokuskan negeri Sabah. Dan kita juga akan membincangkan kenapa Sabah ini menjadi tumpuan kedatangan orang pelarian, khususnya pelarian Moro dari selatan Filipina. Termasuklah kedatangan mereka di Pulau Labuan. Ini merupakan maksud pelarian, definisi pelarian yang saya petik daripada International Convention, International Convention Refugee yang dikeluarkan oleh PBB. Sebenarnya istilah pelarian ni sudah wujud secara rasminya pada tahun 1951 lagi ya. Dah lama, sebelum kita merdeka pun sudah ada istilah pelarian. Sebab pada ketika itu kalau kita tengok senario dunia, istilah pelarian itu merujuk kepada orang-orang yang tertindas kekesan daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan semestinya Eropah lah yang menjadi pencetus kepada wujudnya istilah pelarian dan pada sama wujudnya organisasi antarabangsa iaitu UNHCR. UNHCR ini merupakan salah satu badan yang bernaung di bawah PBB dan mereka mendapat mandat daripada PBB untuk menguruskan hal ehwal orang pelarian. Jadi kalau anda tengok, maksudnya itu istilah itu panjang, tetapi secara ringkasnya, siapakah pelarian?
pelarian ini adalah orang yang merasakan mereka ini ditindas. Itu kata yang umum lah. Okey, ditindas dari segi apa? Dari segi pelbagai maksud. Sama ada faktor agama, faktor bangsa, okey, faktor pelibatan mereka dalam pergerakan politik, menegakkan hak asasi manusia dan sebagainya. Dan mereka ini kalau berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh UNHCR, mereka ni layak diberi taraf pelarian. Okey. Dan biasanya pelarian ni kita panggil mereka pelarian apabila mereka lari keluar dari negara asal. Okey, tetapi ada juga pelarian yang lari tetapi dalam ruang lingkup negara asalnya. Itu yang dipanggil sebagai IDP ya. Internally Displaced Person, IDP. Jadi IDP ni pun sebenarnya menjadi salah satu tugas UNHCR untuk mereka menguruskan dan memberi pembelaan kerana walaupun mereka ini tidaklah lari sehingga keluar negara asal, tetapi kehidupan mereka juga teruk kerana terpaksa meninggalkan rumah terbakar ataupun rumah dibakar, tidak sempat membawa dokumen dan sebagainya, hidup merempat. Jadi golongan IDP pun telah juga diberi perlindungan oleh UNHCR. Tetapi biasanya kalau kita tahu pelarian ni adalah orang yang lari keluar dari negara asal. Okey, ini merupakan istilah ni istilah yang saya petik daripada UNHCR. Slide ni nanti saya bagi kepada Izzat nanti boleh kongsi lah dengan rakan-rakan. Okey, ini sedikit perkongsian fakta. Okey, saya membuat pembandingan daripada tahun 2012 hinggalah tahun 2021. Dan untuk pengetahuan anda, ini merupakan angka ataupun jumlah pelarian yang didaftarkan oleh pihak UNHCR di Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda, jumlah ini tidak termasuk pelarian Moro di Sabah. Angka ini hanyalah berkisar pelarian yang berada di Semenanjung saja. Dan sebenarnya ada cerita kenapa mungkin anda tertanya kenapa tak ada UNHCR di Sabah. Sebenarnya ada cerita sebalik, nanti kita akan bincang lepas ni. Dan kalau anda tengok pada tahun 2012 hampir 100,000 pelarian dan pencari suaka. Okey, sebenarnya ada istilah yang agak ni kita kena tahu juga. Apakah beza pelarian dan pencari suaka? Okey, kalau kita berdasarkan perspektif UNHCR, ada beza dia. Tetapi kita sebagai orang awam, sebenarnya kita lebih sedia maklum dengan terma pelarian. Kadang-kadang kita pun agak keliru. Apakah yang dimasukkan dengan pencari suaka di antara pencari suaka dan pelarian? Okey, bezanya macam ni bagi pelarian yang masuk ke negara kita ataupun masuk ke negara yang adanya pejabat UNHCR, mereka ni tidak langsung diberi taraf pelarian. Jadi bila baru sampai minta perlindungan, mereka akan didaftarkan sebagai pencari suaka dulu. Maknanya ada first record sebagai pencari suaka. Okey, dia akan dapat satu kertas lah. Statusnya adalah pencari suaka. So bila dah ada status pencari suaka, mereka akan melalui pelbagai proses seperti interview, investigation dan sebagainya. Dan proses ini mengambil masa berbulan-bulan, dan apabila pihak Indonesia berpuas hati dengan jawapan dan maklumat yang diberikan, barulah Indonesia akan memproses kad pelarian, dan pada ketika itulah status daripada pencari suaka akan bertaraf pelarian. Jadi kita kena tahu juga dia punya konsep supaya kita tak keliru, sebab setengah orang dia keliru apakah yang dimasukkan dengan pencari suaka dan juga pelarian. Dan kalau kita semua tengok pada tahun 2012 pelarian yang paling ramai semestinya dari Burma ataupun Myanmar. Dulu kita panggil dia Burma, tapi semenjak 1990 ataupun 1989 kita Malaysia menkiram negara ini sebagai Myanmar. So kita ikut kerajaan pada ketika itulah, walaupun kerajaan tersebut adalah kerajaan junta tentera.
Okey, kita mengiktiraf lah. Tetapi macam Amerika, UK, mereka masih lagi memanggil negara ni sebagai Burma kerana mereka tak iktiraf nama Myanmar, kerana mereka beranggapan Myanmar ni adalah kerajaan yang didirikan oleh tentera. Dan anda tengok sampai sekarang lagi masih bergolak sebab apa? Tentera berkuasa. Itu pun ada cerita juga. Kalau ada masa nanti kemudian kita sambunglah, kita bincang. Tapi sekarang ni kita fokus di Sabah lah. Dan kalau anda tengok dalam negara Myanmar sendiri pun ada beberapa etnik yang menjadi pelarian di Malaysia. Okey, dan anda tengok pada ketika itu tahun 2012 paling ramai adalah pelarian Chin. 33,000. Dan nombor 2 Rohingya 24,000. Kemudian adalah beberapa etnik lain seperti di Sri Lanka, Somalia, Afghanistan, Iraq dan sebagainya. Ini angka 2012. Mari kita tengok yang terbaru. Okey, ini yang terbaru penghujung Mei 2021. Okey, angka ini meningkat hampir sekali ganda hampir 180,000. Yang pelarian yang didaftarkan sebenarnya ada yang tak berdaftar lagi Yang tak berdaftar sebenarnya ada lagi ramai. Ini yang berdaftar hampir 200,000 dan kalau anda tengok pelarian teramai adalah Rohingya mengatasi pelarian Chin. Ini sebab saya pun mengkaji Rohingya, jadi kita tahu juga kenapa mereka datang ke Malaysia dan sebagainya. Okey. Jadi ini merupakan angka yang kita dapat berdasarkan bancian yang dilakukan oleh pihak UNHCR di Semenanjung. Okey, bagaimana pula dengan pelarian Moro di Sabah? Okey, dan sebenarnya saya yakin khususnya ramai orang di Semenanjung pun sebenarnya mereka pun tak berapa tahu juga ada juga pelarian di Sabah iaitu pelarian Moro, dan mereka pun tak tahu siapakah orang Moro ni Okey, siapakah pelarian Moro ataupun siapakah orang Moro apabila saya mengkaji ada dua perspektif. Perspektif pertama, kalau anda pernah baca tulisan Asri Moro dia ada dua versi. Satu dia ada buku, satu buku bahasa Melayu, satu buku bahasa Inggeris buku yang bertajuk Tausuk dan Kesultanan Sulu sebab Asri Moro pun dia keturunan Sulu ataupun Tausuk kalau tak silap saya tapi dia ni lah rakyat Malaysia lah, orang Sabah lah. Minta maaf Azan, kita break kejap Ini undergrad ataupun ada yang sudah habis belajar, sudah kerja? Ada yang sudah kerja, ada yang mahasiswa. Yang Izzat sudah kerja? Tahun akhir mahasiswa. Bidang apa? Sejarah. Bidang sejarah. SPP saya Encik Eko lah. Buat tajuk apa? Sikap dan pemikiran Zabah terhadap masyarakat Melayu dan penjajah kolonial British di tanah Melayu. Wah, saya ada dua buku Zabah. Bahasa Melayu, tajuk dia Bahasa Melayu, Kelebihan dan Kekurangan. Ada baca juga. Zabah tu bagus. Okey, baguslah study pasal Zabah. Ingatkan study pasal Cik Eko punya PhD punya ni bidang. Okey, tak apa, kita sambung sorry Boleh. Okey. Jadi kalau kita tengok buku Asri Moro kalau mungkin ada yang pernah baca, Asri Moro mengatakan bahawa orang Moro ni terdiri daripada 6 sub-etnik. Tetapi apabila saya melakukan lagi kajian dan juga saya sebenarnya ada juga kawan daripada orang Moro di Selatan Filipina tu, saya pernah jumpa dia, memang salah seorang kawan baik saya. Beliau mengatakan bahawa berdasarkan kajian beliau orang Moro ni terdiri daripada 13 sub-etnik. 13 ramai Jadi tetapi yang dominan adalah dua sub-etnik yang dominan, iaitu Bajau dan Sulu. Sulu ni dia ada 3 nama lah. Kita boleh panggil dia Sulu ke, Suluk ke ataupun Tausuk. Jadi mana-manalah yang anda selesa anda boleh panggil lah.
Dan Tausug ni dulu mereka ada kesultanan, Kesultanan Sulu. Sama juga dengan kita satu lagi etnik iaitu Maguindanao, Kesultanan Maguindanao yang berada di selatan Filipina. Jadi kalau yang paling ramai di Sabah itu, pelarian Moro itu terdiri daripada orang Bajau, orang Tausug dan juga Maguindanao. Okey. Dan mereka ni boleh dikatakan hampir kesemuanya Muslim, boleh sebenarnya 100% Muslim. Mungkin ada 99.9% lah. Okey, tapi mereka pun macam kita juga, macam orang Melayu juga, betul mereka pun beragama Islam. Dan bagaimana orang Moro ni digelarkan sebagai Moro? Okey, ni kita imbas kembali sedikit supaya kita ada satu asas yang kukuh untuk mengetahui sedikit latar belakang pelarian Moro di Sabah ni. Mereka ini dulu terkenal sebagai orang yang kuat menentang. Jadi kita pun tahu juga sebelum kedatangan penjajah Sepanyol, sudah ada kesultanan Islam di Pulau Luzon, iaitu di Manila. Dan kita tahu juga dulu Manila digelarkan sebagai Amanillah. Jadi apabila datangnya Sepanyol, jadi Sepanyol telah menjarah di bahagian 3 pulau yang terbesar, Pulau Luzon di utara, Pulau Visayas di tengah dan Pulau Mindanao di selatan. Jadi Sepanyol ni dia lebih kejam daripada British kerana mereka bukan sahaja menjajah tetapi memaksa penduduk di sana yang kebanyakan orang Islam tu murtad memeluk agama Kristian. Jadi itu antara latar belakang sejarah, tetapi penjajah Sepanyol ni tidak pernah berjaya tembus di selatan iaitu Pulau Mindanao, pulau berada di selatan yang bersepadan dengan Sabah dan Malaysia. Jadi di situlah tempat tinggal orang Moro di situ. Mereka memang terkenal dengan orang yang kuat menentang dan mereka ni memang tidak takut mati. Dan mereka ni digelar sebagai Juramentador. Ni orang Sepanyol panggil lah, Juramentador. Iaitu orang yang berani mati, orang yang cintakan syahid. Jadi orang Sepanyol ni dia terkejut tau, sebab sebelum dia sampai ke dia belayar sampai ke Sabah dan Pulau Mindanao di Filipina itu, mereka sebenarnya telah menghadapi perang dengan orang Islam di Mediterranean. Kalau kita tengok peta Sepanyol di bawah itu kan Arab Utara, di mana itulah yang ada Tunisia, Maghribi dan sebagainya. Jadi apabila penjajah Sepanyol ni mereka menghadapi tentangan yang sengit, jadi apabila datang ke sini mereka pun menghadapi juga tentangan yang sengit daripada orang Islam. Jadi pada ketika itu mereka tak tahu orang di situ, orang tempatan itu bangsa apa. Suatu mereka panggil dia sebagai Moors. Moors ni merujuk kepada orang Islam yang berada di Afrika Utara yang menentang pendudukan Sepanyol di bumi Afrika Utara, di Tunisia, Algeria, Libya dan sebagainya, termasuklah Morocco. Jadi tetapi orang Sepanyol lidah dia pelat, jadi dia tak boleh sebut Moors, dia sebut Moro. Sebab tu orang Moro di selatan Filipina digelar Moro merujuk kepada penentangan yang dilakukan oleh orang Islam di Afrika Utara, di bahagian Laut Mediterranean. Sebab itu wujudnya istilah Moro. Dan juga bangsa Moro, disebabkan bahasa aslinya itu bahasa Melayu, mereka pun merujuk diri mereka sebagai bangsa Moro. Okay? Moro people. Sebab itu asal usul orang Moro ni berada di selatan Filipina, iaitu Pulau Mindanao. Jadi Pulau Mindanao itulah asal usul tempat di mana orang Moro ada. Dan pada ketika itu sebelum kedatangan penjajah Sepanyol, sudah ada Kesultanan Islam di situ, Kesultanan Maguindanao dan juga Kesultanan Sulu. Okey. Ini perkara yang menarik kita kena tahu juga kenapa mereka melarikan diri ke Sabah. Okey. Sebenarnya sebelum wujudnya sepadan antarabangsa ataupun sebelum wujudnya negara yang dinamakan sebagai Malaysia, Filipina dan sebagainya, telah wujud era kesultanan
Jadi kita tahu juga kalau di Borneo tu yang terkenal adalah Kesultanan Brunei. Kemudian kita ada Kesultanan Sulu. Kemudian ada Kesultanan Maguindanao. Okey. Jadi apabila wujudnya Kesultanan ini, wilayah taklukan itu sebenarnya tidak sama dengan peta kita yang ada pada hari ini. Jadi sebab itu orang-orang di selatan Filipina itu mereka menganggap Sabah ini sebagai sebahagian daripada kawasan mereka. Jadi tidak ada perkara yang ganjil apabila orang-orang daripada selatan Filipina itu datang ke Sabah, kerana mereka dihubungkan dengan faktor budaya dan juga faktor geografi. Kalau kita tengok daripada Kudat, daripada Semporna, daripada Santakan, itu kalau naik speedboat tu, kalau ada lanun naik speedboat, Navy, APMM tak sempat kejar, dah masuk sepadan antarabangsa. Sebab dekat sangat Sabah dengan Filipina. Sebab apa? Dia ada pulau-pulau di situ. Jadi kedatangan mereka itu sebenarnya sudah menjadi satu kebiasaan. Tetapi kedatangan mereka secara beramai-ramai ketika berlakunya perang saudara. Ketika berlakunya perang saudara di antara MNLF, iaitu Moro National Liberation Front, iaitu satu pertubuhan pembebasan Nasional Moro yang berperang dengan kerajaan Filipina. Di bawah pentadbiran martial law, undang-undang tentera. Pada tahun 70-an lagi. Jadi pada ketika itu disebabkan konflik peperangan itu, ramailah orang-orang daripada selatan Filipina itu, orang Moro, lari ke Sabah untuk mendapatkan perlindungan. Dan sehingga tahun 2011 direkodkan hampir 60,000 orang Moro yang berada di Sabah, termasuklah di Pulau Labuan. Ini sumber ni saya dapatkan daripada pasukan petugas khas persekutuan ataupun kita panggilkan sebagai task force. Jadi sebenarnya angka itu dia ada turun naik. Nanti kita pergi lepas ni. Ini merupakan laluan perjalanan orang-orang daripada selatan itu ke Sabah. Dan kalau anda tengok, laluannya pelbagai. Semestinya daripada Zamboanga. Zamboanga ini merupakan penghujung Pulau Mindanao. Pulau Mindanao ni seperti saya katakan tadi, pulau yang terbesar di selatan Filipina dan menjadi tempat tinggal orang Moro. Jadi daripada Zamboanga itu mereka naik bot pelan-pelan daripada Zamboanga ke Pulau Basilan, kemudian ke Pulau Holo. Walaupun nama dia Jolo, tapi kalau bahasa Sepanyol panggil Holo. Pulau Holo, kemudian Pulau Tawi-Tawi. Dan jadi kalau anda tengok Pulau Sibutu dah boleh masuk dah ke bahagian timur Sabah. Boleh masuk daripada Lahad Datu, Semporna, Tawau. Tapi biasanya mereka yang ramai ni mereka akan masuk sama ada melalui Sandakan ataupun Lahad Datu ataupun Semporna. Biasanya tiga ni paling paling laluan yang paling cepat dan selamat. Sebab kalau anda tengok banyak pulau-pulau kecil di situ. Jadi anda pun sudah biasa dengan geografi Sabah. Jadi saya yakin anda pun dah biasalah sepadan-sepadan ni. Dan ada juga di kalangan mereka yang ikut jalan jauh daripada Zamboanga hinggalah ke Pulau Labuan, hinggalah ke Kota Kinabalu. Jadi berdasarkan temubual saya tanya mereka ni datang kalau daripada Zamboanga ke Lahad Datu, Semporna, Timur Sabah ni 1 hari 1 malam perjalanan. Kalau ke Kota Kinabalu, Labuan sebagainya 2 hari 2 malam perjalanan. Jadi sekali ganda lah. Sebab tu kalau kita tengok Pulau Gaya itu sebenarnya ada juga orang Moro yang berada di situ. Dan juga ada juga warga negara kita, ada juga rakyat Malaysia yang berada di situ. Termasuklah di Pulau Labuan. Kalau anda tengok di bawah itu di Tawau, Tawau biasanya merupakan laluan masuk orang Indonesia. Dan sebelum saya terlupa, perkara yang menarik yang saya rasa tak semua orang tahu,
sebelum kedatangan pelarian Moro ke Sabah, sebenarnya Sabah sudah ada pelarian, iaitu pelarian daripada Indonesia. Okey, dan pelarian yang daripada Indonesia ni mereka lari ketika era konfrontasi Malaysia dan Indonesia, di mana pada ketika itu Presiden Sukarno melancarkan Ganyang Malaysia. Jadi pada ketika itu, pada masa yang sama, daripada segi politik dalaman, Sukarno ini dia mengharamkan dui kewarganegaraan, dan pada ketika itu Sukarno juga digulingkan kerana beliau dikatakan memihak kepada Partai Komunis Indonesia, PKI. Okey, dan pada ketika itu orang Indonesia di-anti dengan gerakan komunis, dan pada ketika itu yang saya katakan pelarian daripada Indonesia itu sebenarnya pelarian Cina Indonesia. Dan mereka ini memasuki Sabah melalui Tawau daripada Kalimantan. Tetapi mereka ni sebenarnya tak ramai. Lebih kurang 3,000 ke 6,000 orang saja. Sebab itu kehidupan mereka boleh dikatakan happy ending lah. Sebab apa, mereka pun dah dapat dokumen, bilangan mereka tak ramai, lepas tu case close. Jadi boleh dikatakan keturunan mereka ni dah menjadi rakyat Malaysia. Tidak seperti pelarian Moro, sebab pelarian Moro ni datangnya ramai. Datangnya ikut gelombang. Sekali datang 100,000, sekali datang 50,000. Jadi sukar dikawal lah. Okay. Ini merupakan jumlah pelarian Moro yang berjaya didaftarkan daripada tahun ke tahun. Bermula daripada seawal tahun 1970 hinggalah 2011. Okey, 2011. Sebab apa 2011? Sebab itu masa tu saya dah kena tak boleh buat research dah, sebab tempoh masa nak habis kita kena siapkan TC cepat. Tak boleh nak buat research dah. Siapa yang bergelar pelajar ni, kita tahulah kita ada deadline. Kita tak boleh nak belajar sampai bila-bila. TC kena hantar cepat, assignment kena hantar cepat. Kalau tidak habis kita. Jadi sampai 2011 lah saya berjaya dapatkan data. Dan kalau anda tengok paling ramai sekali direkodkan pada tahun 1977, hampir 90,000 orang didaftarkan. Dan yang terkini, tak terkini sangatlah, dah 10 tahun dulu. Tahun 2011 hampir 60,000 orang. Okey, didaftarkan. Sebenarnya yang tak berdaftar tu ramai juga, ramai juga. Tetapi yang didaftar pun ramai. Okey, sekarang ni kita pergi perbincangan wacana tentang konsep. Saya mengkaji pelarian di Sabah ini dalam konteks keselamatan insan ataupun human security. Human security ini merupakan satu bidang ilmu yang agak baru juga, kerana bidang ilmu ni dia mencabar satu teori yang telah wujud sejak sekian lama, iaitu teori keselamatan. Okey, saya bincang sedikitlah supaya kita ada sedikit latar belakang. Sebelum wujudnya konsep keselamatan insan ataupun human security, dunia sudah ada teori tentang keselamatan ataupun dinamakan sebagai security theory. Okey, jadi kenapa wujudnya security theory? Kerana dunia telah mengalami satu perubahan. Okey, kalau kita siapa yang belajar hubungan antarabangsa ataupun sejarah politik dunia, kita tahu juga dulu tidak ada istilah negara. Yang ada adalah istilah empire. Okey, sebab tu kita ada empire Rome. Okay, kita ada empire Yunani, kita ada empire Turki, Osmania dan sebagainya. Tetapi apabila sistem empire ini berpecah, telah digantikan dengan satu konsep yang baru dalam teori keselamatan yang dinamakan sebagai konsep negara. Okey, apabila sebuah empire itu pecah, contohnya lah kalau kita tengok bila empire Turki, Osmania itu pecah, wujudlah negara-negara baru. Seperti contohnya lah apabila Kesatuan Soviet USSR itu berpecah pada tahun 1990, wujudnya negara baru mereka seperti Croatia, Republik Czech, itu negara yang masuk dalam Euro lah kali ni, kan? Kazakhstan, Afghanistan, Turkmenistan, yang banyak stan-stan tu, Ukraine, itu semua
merupakan negara-negara baru. Jadi apabila wujudnya negara, wujudlah juga teori keselamatan. Dan keselamatan itu merujuk kepada negara. Dan keselamatan, takrifan keselamatan pada ketika itu adalah demi kelangsungan hidup sesebuah negara. Jadi pemerintah dalam sebuah negara akan melakukan apa saja untuk melindungi negaranya daripada diserang ataupun dimusnahkan. Okey, tapi tahun demi tahun konsep keselamatan ini dikatakan tidak dapat mencapai satu kejayaan yang baik. Sebab apa? Apabila walaupun ada teori keselamatan, tetapi rakyat dalam sebuah negara itu sering saja tak selamat. Buktinya kita tengoklah Perang Dunia. Okey, kita ada Perang Dunia Pertama, kita ada Perang Dunia Kedua, kemudian kita ada Perang Dingin, Cold War. Dulu saya pun tak tahu apa maksud Perang Dingin kan. Perang sejuk. Perang sejuk. Rupanya perang ideologi. Okey, sebab pada ketika itu telah wujud dua ideologi yang sering berperang antara satu sama lain. Tapi mereka ni tak berperang secara direct. Mereka menggunakan proksi ataupun anak-anak ikan dia ataupun anak-anak buah dia. Okey, iaitu ideologi komunis melawan demokrasi. Okey, komunis melawan demokrasi. Sebab tu kalau kita tengok banyak cerita James Bond, cerita perang-perang Rainbow, itu Amerika lawan Vietnam sebagainya, itu adalah Perang Dingin. Apabila wujudnya perang, okey, konsep keselamatan dikatakan tidak dapat melindungi rakyat dalam negaranya. Kerana walaupun berjaya mempertahankan negara, rakyat tetap terkorban. Rakyat tetap tercedera. Sebab itu, di awal tahun 1990-an, khususnya 1993, 1994, okey, terdapatlah ahli-ahli akademik yang memperkenalkan satu lagi teori keselamatan, iaitu dinamakan keselamatan insan. Itu sebab tu wujudnya human security. Jadi saya harap teman-teman semua fahamlah, okey, bagaimana wujudnya evolusi teori keselamatan. Okey. Dan keselamatan insan ni ataupun human security ni sebenarnya dia banyak versi. Tetapi bapa kepada konsep keselamatan insan tak lain tak bukan datangnya daripada PBB itu sendiri di bawah United Nations Development Program. Okey, dan pengasas kepada konsep keselamatan insan versi UNDP ini adalah Profesor Mahbub ul Haq. Okey, bekas Menteri Kewangan daripada Bangladesh yang telah menjadi pengurusi kepada UNDP program yang bernaung di bawah PBB. Jadi di bawah konsep keselamatan insan UNDP ini ada 7 bidang yang perlu diberi penekanan. Okey, seperti di bawah keselamatan insan itu dia ada 7 sub keselamatan yang perlu kita ambil berat. Yang pertama keselamatan ekonomi, yang kedua keselamatan makanan ataupun jaminan makanan, yang ketiga jaminan kesihatan ataupun keselamatan kesihatan, yang keempat keselamatan persekitaran, yang kelima keselamatan personal ataupun individu, yang keenam keselamatan komuniti, manakala yang ketujuh keselamatan politik. Tetapi sebenarnya apabila saya melakukan kajian ke atas pelarian Moro, sebenarnya saya di akhir tesis saya itu saya memperkenalkan satu lagi sub keselamatan, iaitu keselamatan yang ke-8, iaitu pendidikan keselamatan. Okay, nanti kita akan bincang perkara itu. Jadi matlamat keselamatan ihsan itu ada dua. Dia ada dua matlamat yang serentak. Yang pertama kebebasan daripada ketakutan. Yang kedua kebebasan daripada kekurangan. Okey, kalau ketakutan ni freedom from violent conflict. Okey, konflik kekerasan, konflik yang boleh memudaratkan secara fizikal. Yang kedua kebebasan daripada kekurangan, maknanya kita nak bebas daripada konflik yang bersifat psikologi. Okey, tekanan perasaan, trauma, ekonomi, makanan dan sebagainya. Jadi itulah impian. Okey, impian dan matlamat kenapa keselamatan insan itu diwujudkan.
Dulu apa bila saya punya profesor saya minta saya mendalami bidang ni, mula saya pun tak faham. Kenapa keselamatan insan? Saya dulu tulis keselamatan manusia. Apa penyelia betul lah, bukan keselamatan manusia, keselamatan insan. Kenapa saya menggunakan wacana konsep keselamatan insan UNDP? Kerana ia biasanya diterima pakai kerana UNDP ni bernaung di bawah PBB. Okay, jadi biasanya kalau kita bawa konsep ni biasanya akan diterima lah. Ini saya di sini saya nak kongsi sedikit kesan apabila saya melakukan kajian, temuan dan sebagainya. Ada beberapa perkara yang kita dapat berdasarkan 7 keselamatan. Yang pertama, kalau dari segi ekonomi, pelarian Moro di Sabah dibenarkan bekerja, okey, di Sabah dan Labuan, tetapi mereka hanya dibenarkan bekerja dalam sektor yang tidak formal. Okay, sektor yang tak formal ni kita tahulah, bukan office hour lah. Okey, apa pembantu kedai, nelayan, okey, tukang sapu sampah dan sebagainya. Dan pendapatan mereka ni tak tetap. Okey, ada kerja, ada gaji. Tak kerja, tak ada gaji. Yang kedua, jaminan makanan. Okey, ini berkait rapat dengan ekonomi. Okey, ini merupakan findingnya, penemuan kajian yang saya dapat ni, bekalan makanan yang mereka dapat ni bukan tetap, bukan satu jaminan. Okey, kerana seperti saya katakan tadi, ini berkait rapat dengan kerja. Ya, kalau mereka sakit, tak bekerja, tak ada duit, tak bolehlah nak beli beras, tak bolehlah nak beli sardin, susu dan sebagainya. Okey. Dan tetapi pelarian Moro ni sebenarnya mendapat juga bantuan daripada kerajaan, tetapi bukanlah selalu. Okey, bila ada apa, contohnya perayaan tertentu, hari raya puasa, bulan Ramadan, raya haji baru ada. Tapi sebenarnya mereka kena bergantung kepada diri mereka sendiri. Dari segi kesihatan, sebelum kerajaan menguasakan dasar keselamatan, dasar kesihatan, mereka ni sebenarnya dikenakan cas yang sama seperti rakyat tempatan. Okay, kalau kita pergi klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan, kita bayar RM1 kan. Kalau kita nak jumpa doktor pakar, bayar RM5. Dulu mereka bayar dalam keadaan yang sama. Tetapi apabila kerajaan mengubah mengubah dasar, mereka perlu membayar dengan harga seperti warga asing. Okey, sebelum ni kita bayar RM5, kita bayar RM1, mereka kena bayar RM15. Oh, memang berapa kali ganda tu. 15 kali ganda. Tetapi apabila kerajaan membuat satu dasar yang terbaru, mereka mendapat diskaun 50% daripada harga warga asing. Jadi daripada RM15 jadi RM7.5. Itu baru rawatan umum. Belum lagi kalau nak bersalin, pembedahan dan sebagainya. Okey, kalau dari segi persekitaran ni saya merujuk kepada penempatan pelarian Moro di Sabah. Penempatan pelarian Moro di Sabah sebenarnya kebanyakannya itu mendapat mandat daripada kerajaan. Okey, dan untuk pengetahuan anda, kalau di Sabah ni dia agak istimewa kerana terdapat 2 agensi utama yang meneliti dan juga menguruskan hal ehwal pelarian. Dan tetapi ramai orang tak tahu. Yang pertama adalah Kerajaan Negeri Sabah, yang kedua adalah Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan tu yang kita panggil task force. Jadi kedua-dua agensi ini telah membantu menyediakan tapak, tapak penempatan pelarian Moro yang bertebaran di seluruh Sabah, termasuklah di Pulau Labuan. Walau bagaimanapun keadaan di sana agak kotor. Nanti saya tunjuk gambar lah. Okey, mungkin disebabkan mereka ni yang pertama tak mampulah nak bayar petugas pembersihan. Sebab yelah nak cari kerja pun susah, nak bayar lagi orang. Yang keduanya, mereka ni mungkin tak didedahkan dengan kepentingan menjaga kebersihan dan sebagainya. Kebanyakannya dulu mungkin kalau kita makan ikan bakar, kalau kita buang kat laut tak ada masalah. Ni dah sekarang ni dah ada tin sardin, dah ada plastik sampah, mereka buang juga ke laut.
tanpa mereka buang ke darat ataupun buang dalam lubang ataupun tuang sampah. Okay. Keselamatan yang berikutnya adalah segi personal. Ini merupakan satu perkara yang agak baik oleh orang pelarian Moro kerana mereka ada dokumen. Tak seperti pelarian di Semenanjung. Pelarian Semenanjung ada dokumen, tetapi dokumen yang dikeluarkan oleh UNHCR. Tetapi kalau di Sabah, dokumen ini dikeluarkan oleh kerajaan sendiri. Jadi tarafnya lebih tinggilah. Dan dokumen tersebut dinamakan sebagai IM13. Dokumen IM13 bermaksud dokumen immigration bernombor 13 yang membolehkan mereka untuk bergerak, tinggal dan bekerja di Sabah dan juga Labuan. Ini sangat penting. Dokumen ini memang sangat-sangat penting. Umpama IC lah untuk orang pelarian Moro di Sabah. Okey, dari segi keselamatan komuniti, mereka masih boleh mempraktiskan budaya mereka dan agama mereka, dan sebab majoriti pelarian Moro ni beragama Islam, jadi tak ada masalah untuk menyesuaikan diri dengan rakyat tempatan, khususnya di Pantai Timur, kerana di Pantai Timur, di Sandakan, Tawau, Lak Datu, itu sebenarnya mereka ni keturunan yang lebih sama, Bajau, Sulu. Okay. Tetapi kalau di bahagian pantai barat Sabah, mereka mendapat sentimen yang negatif daripada penduduk tempatan Sabah, khususnya yang beragama Kristian. Biasalah apa KDM, Kadazan Dusun Murut. Okey, keselamatan yang terakhir yang ketujuh iaitu dari segi politik. Ini paling yang dominan. Okey. Secara asasnya keselamatan mereka dilindungi oleh kerajaan. Okey, tetapi dasar kerajaan ni boleh berubah-ubah. Seperti kita tengok tadilah, contohnya rawatan kesihatan. Sebelum ni kadar yang sama, kemudian kena kadar warga asing, kemudian separuh daripada warga asing. Jadi kehidupan mereka ini betul-betul ditentukan oleh dasar kerajaan. Okay, sebab itu sehingga sekarang ini berlaku polemik dari segi kepimpinan tertinggi di peringkat Kabinet Negeri Sabah, di peringkat ahli politik Negeri Sabah, yang ada yang menyokong, ada yang tak menyokong, ada yang nak suruh balik, ada yang suruh halau, ada yang suruh berasimilasi dengan penduduk tempatan dan sebagainya. Jadi polemik ini masih lagi berterusan sehinggalah ke hari ini. Okey, saya nak kongsikan penemuan yang saya dapat, yang saya cadangkan, iaitu keselamatan pendidikan, sebab saya mendapati bahawa pendidikan merupakan isu yang paling penting kerana ia bersifat jarak jauh. Okey. Dan kita kena tahu juga generasi pelarian Moro yang berada di Sabah ini bukanlah generasi yang lama, mereka ni generasi baru. Kalau tak salah saya, mereka ni dah generasi yang keempat maupun generasi yang kelima, sebab mereka dah lama berada di Sabah. Jadi antara komponen yang paling penting adalah pendidikan. Okey. Dan untuk pengetahuan anda, sebelum 1955, anak-anak pelarian Moro ni boleh bersekolah. Mereka boleh bersekolah di sekolah rendah, mereka boleh bersekolah hinggalah ke peringkat sekolah menengah, tak ada masalah. Dan bayaran seperti rakyat tempatan. Tetapi selepas 1995, kerajaan mengenakan bayaran, sedikit bayaran, tapi masa tu masih lagi boleh diterima oleh pelarian Moro. Contohnya kalau sekolah rendah, yuran tahunan lebih kurang RM150. Kalau yuran tahunan sekolah menengah RM250. Okey, masa tu masih lagi ramai anak-anak pelarian Moro boleh bersekolah di sekolah kerajaan. Tetapi mulai tahun 2001, okey, kerajaan tidak membenarkan anak-anak pelarian Moro ini bersekolah di sekolah kerajaan. Jadi kerajaan suruh mereka ni sama ada sekolah di sekolah swasta ataupun belajar sendiri. Jadi sebenarnya ia merupakan satu turning point, okey, bukan saja kepada anak-anak pelarian, tetapi juga kepada siapa-siapa penduduk yang berada di Sabah yang tidak ada dokumen. Okey, tidak ada dokumen. Jadi ini melibatkan masa depan mereka. Sebab itu pasukan pertugahan persekutuan
mereka mengambil inisiatif lah. Okey, mengambil inisiatif, mereka telah menubuhkan sekolah kafah. Kafah ni merupakan kelas agama dan fardu ain. Di mana matlamat mereka adalah 3M. Membaca, menulis, mengira. Bila saya tanya pengarah task force, saya kata kenapa buat sekolah ni, dia kata mereka dah tak boleh nak sekolah kerajaan, tapi pada masa yang sama kita kena bagi juga mereka ni pendidikan asas supaya mereka ni boleh berkomunikasi dengan penduduk tempatan, boleh berinteraksi dan mereka boleh berdikari untuk bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Itu merupakan perubahan yang sangat drastik lah. Dan perkara ini masihlah berlaku, saya yakin masih berlaku lagi di Sabah sehinggalah ke hari ini. Mungkin daripada pihak Borneo Kombrak mungkin boleh respon, kita boleh bincang isu ni depan ni. Okey, ini antara dokumen yang didapati oleh pelarian Moro di Sabah. Kalau belah kanan tu sijil lahir. Sijil lahir, tengok dia lahir kat mana tu? Hospital Queen Elizabeth, KK. Nama bapa, ni Cik Romi. Saya dulu masa ini saya pergi ke ni skim penempatan pelarian di Telipok. Telipok ke Kinarut? Saya kena tanya Eko balik. Kok dia pun dah lupa. Bangsanya tengok, bangsanya Telipok. Telipok lah. Saya rasa Telipok lah, betul lah. Saya Telipok. Dan kalau tengok belah kiri tu, itu merupakan dokumen IM13, dokumen immigration bernombor 13. Okey. Dan dokumen ini kalau di Semenanjung ini tak boleh dikeluarkan sebarangan. Pernah dikeluarkan juga, tapi tak semua pelarian mendapat keistimewaan ini. Kalau di Sabah, pelarian Moro dapat. Okey, dapat ni IM13. Sebelum mereka dapat dokumen IM13 ni, mereka perlulah melalui bancian. Kalau kita tengok jumlah pelarian itu dapat itu sebab kerajaan buat bancian. Apabila mereka dapat mereka setelah selesai dibanci, mereka telah diberi satu kad oleh kerajaan negeri Sabah. Diberi nama kad burung-burung. Sebab bila bagi kad tu ada burung. Burung yang menjadi jatah kerajaan negeri Sabah pada ketika itu. Satu dinamakan kad burung-burung. Tetapi apabila pasukan petugas task force ambil alih, task force telah membuat satu bancian besar-besaran dan digantikan dengan IM13, dokumen IM13. Dan dokumen ni perlulah diperbarui setiap tahun. Mereka perlu barui kalau tak renew bahaya. Mereka akan dokumen ni akan mati dan apabila ditahan oleh pihak berkuasa, mereka akan dikaitkan dengan kesalahan immigration. Ini antara keadaan persekitaran yang saya pergi. Skim penempatan pelarian Filipina Tawau. Ni di Tawau. Tawau, nama kampung ni, nama dia Kampung Hidayat. Kalau tak salah saya. Kalau kita tengok, mereka ni banyak buat rumah atas air. Dia biasa orang Sabah pun, kalau di belah pantai timur, ini dah memang sebahagian daripada budaya mereka. Kalau kita pergi kat Brunei bersama, kampung air panggil. Okey. Di sini kalau anda tengok persekitaran itu, nampak bawah tu banyak sampah. Dia bila air pasang tak nampak. Bila air surut, nampaklah. Nampak ada atas tu ada kedai, kedai jual kopok. Itu saya pergi sembang dengan orang kat kedai tu, saya pun beli kopok lah, tapi saya buang lah dalam sampah. Budak-budak dah makan kopok, dia buang kat bawah. So, saya nasihat lah, adik jangan buang lah. Buang cari tu sampah, buang. Nanti sampah ni dia susah nak larut. Ini antara sekolah. Ni saya pergi sekolah di Kampung Hidayat di Tawau itu, skim pendapatan pelarian. Inilah sekolah kelas kafah, kelas agama dan fardu ain. Mereka diajar mata pelajaran agama Islam dan diajarkan subjek seperti bahasa supaya mereka ni boleh menulis dan juga matematik untuk supaya mereka ni boleh mengira. Dan dalam Kampung Hidayat itu pun ada kedai buncit. Kedai buncit jual tu, nampak? Jual air minum, tong gas. Kalau anda tengok gambar yang belah atas kiri tu, tu saya lah tu rambut panjang. Lepas tu rambut panjang. Sekarang ni rambut panjang tak boleh, serabut jadi pening.
COVID ni duduk rumah jadi pening kalau boleh nak botak je. Dulu rambut panjang kalau yang anda tengok pegawai yang pakai baju warna biru itulah apa task force. Encik Kamal, yang belah kiri ni ini wakil daripada kerajaan negeri. Encik Samsul. Mereka berdua ni lah bekerjasama dalam mengurus hal ehwal pelayanan meru di Sabah. Yang kalau yang belakang ada pakcik diorang tu itu dia punya ni lah apa JKK. Ya. Pelayanan meru ni pun mereka pun ada ni komuniti mereka sendiri mereka pun ada JKK Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Mereka pun ada JKK. Okey, saya buat rumusan di sini. Okey, lepas ni kalau ada apa-apa kita boleh sembang-sembang, bincang-bincang sikit. Dari segi konsep keselamatan insan kita lihat tak terpenuhi secara sepenuhnya. Okey. Kerana kerajaan melihat isu keselamatan pelarian meru Sabah ni dari konsep keselamatan yang tradisional. Mereka tidak melihat dalam konsep keselamatan insan. Okay, hal ini mungkin mengambil kira faktor keselamatan negara lah. Okay. Walau bagaimanapun kerajaan di Sabah masih lagi walaupun tidak mengiktiraf tetapi pada masa sama mereka tetap menguruskan hal ehwal pelarian Sabah sama ada secara langsung dan tidak langsung. Walaupun mereka tidak menandatangani Konvensyen Pelarian 1951 yang saya bincangkan di awal slide ni tadi Okey, itu saja daripada saya. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun komen, saya mengalur-alurkan supaya kita boleh bincang. So saya serahkan kepada moderator, Saudara Izzat. Sekian, terima kasih.